Mak Alia terkeluar tak boleh masuk balik pun lah. Dia kadang-kadang rakam ni tak perasan dia ni. Dia akan remove orang tertentu. Ustaz pun tak tahu siapa. Dia remove, masa kena masuk balik sendiri kot. Dia remove Alia. Alia tak ada lah ni. Sekali Alia masuk balik kot. Okay. Kita sambung. Berkaitan dengan muamalat. Bukan muamalat, bawah fiqh. Kan? Muamalat tu bawah fiqh lah. Itulah dulu kita belajar tentang apa berkaitan dengan korban semua ni. Okay. Ni kita sambung berkaitan dengan muamalat dalam Islam. Okay, kita akan tengoklah muamalat tu apa. Ni kalau kat sini ni dia tunjuk duit lah ni kan, duit shilling. Ustaz pun tak tahu negeri mana ni, negara mana, negara luar kot ni. Sebab la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukan Saudi kot. Siapa tak pasti. Okay. Kalau kamu bisa tengok zaman lah dia ada lagi digital asset pun dah. Kan? Dia buat gambar dalam bentuk shilling tapi dia digital. Kan? Contoh kalau kamu pernah dengar macam Bitcoin. Kan? Tu berkaitan dengan muamalat jugalah. Muamalat ni luas lah, jual beli dan sebagainya. Okay. Okay, antara yang kita akan belajar hari ni. Okay, yang pertama konsep muamalat dalam Islam. Okay. Konsep dia. Yang kedua prinsip dan etika muamalat dalam Islam. Yang ketiga, perkara-perkara yang dilarang dan menyalahi prinsip muamalat Islam berserta contoh. Okay, yang keempat, kita akan tengok kepentingan muamalat Islam dalam kehidupan. Okay. Kita tahu Allah Ta'ala, bila Allah Ta'ala menciptakan kita, kan Allah Ta'ala sediakan apa? Kita punya guideline kita. Sediakan, apa panggil? Sediakan, apa bahasa dia Ustaz lupa. Kita panggil macam kita beli peti air, kita beli TV, kita akan dapat dia punya satu retah tu. Kita panggil apa? Siapa ingat? Allah, saya lupa lah istilah tu. Instruction ke? Instruction, okay. Lain, istilah lain. Maksudnya dia akan tulis lah. Maksudnya kalau kita beli satu elektronik, beli telefon ke, dia akan manual. Saya ingat istilah tu. Kita akan dapat manual dia. Manual tu dia akan cerita basic pasal alat yang kita belilah. Kan? Allah Ta'ala kita ni sebagai makhluk kan, kita pun sama juga. Allah Ta'ala bila ciptakan kita, Allah Ta'ala sediakan manual ke untuk kita. Kan, sebab apa? Sebab Allah Ta'ala yang lebih tahu. Allah Ta'ala kan pencipta kita. Dia lebih tahu hak mana baik, buruk untuk kita. Jadi kita pun ada manual juga. Apa manual kita? Manual kita adalah Al-Quran dan juga sunnah Nabi lah. Itu yang kalau orang tak ikut dua ni, sumber utama ni, dia boleh tersesat, dia boleh apa? Dia boleh jadi masalah lah dalam kehidupan dia. Jadi sama juga kalau kita beli telefon. Kalau lah dia kata kita nak bagi tahan bateri, dia kata kena cah 3 jam. Lepas 3 jam kalau kita jangan biar dia duduk cah lama-lama, nanti lama-lama bateri rosak. Contohlah kan, saya bagi contoh je ni. Kita pun tiap-tiap kali cah je kita cah 10 jam. Esok je bila bateri habis je kita cah 10 jam. Bateri habis je 10 jam. Kita cah 10 jam. Ustaz yakin lama-lama bateri kita akan weak. Bateri kita akan rosak, akan kong. Kan dia takkan tahan lama. Kan sebab apa? Sebab kita cah terlampau lama. Tapi kalau zaman lah ni adalah sebahagian alat elektronik memang walaupun dia telajak, dia memang automatik charger dia tak akan cah. Itu canggih lah zaman lah. Jadi Ustaz nak bagi ibarat dia macam tu lah. Kita pun manusia kalau kita tak ikut manual yang Allah Ta'ala bagi, kita pun boleh rosak ke kehidupan kita. Okay? Jadi salah satu manual yang Allah Ta'ala bagi adalah berkaitan dengan muamalat Islam. Allah Ta'ala bagi hukum-hukum basic, hukum-hukum asas, ada juga buku hukum-hukum yang terperinci tentang apa? Tentang muamalat. Okay, apa muamalat ni kita akan belajar sama-sama lah. Okay. Kita nak Ustaz panggil seorang yang tamak. Ada bunyi tadi. Oh, Nurin masuk. Alia tak boleh masuk dah apa? Kesian kat Alia. Tak ada ni Alia ni. Tak sah sebab Ustaz rakam lah. Kan Ustaz tak rakam tak boleh lagi ikut kawan-kawan kamu nak masuk. Kau mesej-mesej lah Alia, suruh dia cuba masuk ke ada masalah internet. Saya tak pasti. Sebab tak sah bila dia masuk dah. Okey, Alia masuk dah. Okey. Kita mula dengan siapa dulu Syafiah dulu Syafiah? Ya Ustaz ya. Ya, okey. Baca daripada Islam ni ya. Ya, betul. Islam ialah agama lengkap yang diturunkan
Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan pencipta, ibadat dan hubungan manusia sesama manusia, muamalat. Pengertian bahasa, pergaulan, istilah, tata cara atau peraturan dalam hubungan untuk sesama manusia untuk memenuhi keperluan manusia masing-masing. Okey, terus Dalil, tak nampak. keharusan. Dalil keharusan muamalat dalam Islam. Firman Allah, Ya ayyuhallazi amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bilyatili bilbatili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu gunakan harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah. Tipu atau tak? Ya, tipu. Tipu, judi dan sebagainya. Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka antara kamu. Surah An-Nisa 24. Okey, last bawah tu. Dalam ayat ini, Allah melarang manusia mengambil harta orang lain dengan jalan yang salah seperti menipu dan mengambil riba atau tanpa kerelaannya seperti memaksa dan memeras ugut. Antara muamalat yang dibenarkan oleh Islam seperti akad jual beli dan sewaan. Okey. Okey, terima kasih Syafiah. Okey, kita tengoklah konsep muamalat dalam Islam. Islam adalah agama lengkap yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Kan dia ada konsep apa? Dari tingkatan 5 kamu akan belajar satu konsep syumul. Okey. Konsep syumul. Kan belajar ke tempat tu, siapa tak ingat lah. Tingkatan 5 kot rasa. Syumul ni maksudnya apa? Lengkap, sempurna. Maksudnya semua aspek dalam kita apa? Sebagai hidup sebagai manusia ni semua ada. Kan? Berkaitan dengan ibadat, muamalat, berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan akidah, kan? Kalau dia punya apa, kita detail lagi, dia ada hukum hakam apa? Berkaitan, maksudnya ada garis panduan yang Allah Ta'ala bagi berkaitan dengan pemerintah, berkaitan dengan ekonomi, kalau kita luaskan, berkaitan dengan kita kata pergaulan dalam rumah pun, hubungan suami isteri, kan? Ada bab nikah kan, ada bab nikah, bab cerai, kan? Nak cari bab apa? Bab at-taharah, bab suci pun ada. Kan? Saya kira kalau apa bahasa kasar sikit lah, taklah kasar sangat pun kan. Apa dia? Kira detailnya sampai basuh berak pun agama ajak. Kita panggil apa? Istinja. Sama ada kencing ataupun berak, sampai tahap macam tu lah. Kan, sampai tahap macam tu. Maksudnya sampai kita diajak dalam tubuh badan kita ni, kita tahu ada nama-nama tertentu. Kan, ada darah, ada nanah, ada apa? Ada ayak macam-macam kan. Ayak mani, ayak mazi, ada haid, ada nifas. Kan, maksudnya banyak agama, kira detail. Kan, sampai nak pakai baju pun Allah Ta'ala letak dah. Nak tutup aurat lelaki macam mana, aurat perempuan macam mana. Kan, nak cari mana? Tak ada agama macam ni. Kan, sebab tu kes-kes murtad ni, sebenarnya orang yang murtad tu memang dia tak faham pun Islam. Kan? Sebab tu kalau orang yang mengaji perbandingan agama, dia mengaji, memang dia orang Islam, dia mengaji pula pasal Kristian, pasal Yahudi, pasal agama Buddha ke, dia akan nampak kata Islam tu dia, Islam ni adalah agama yang benar, dan Islam ni agama yang Allah Ta'ala yang redha, Allah Ta'ala atur kan. Sebab apa? Sebab kita kalau kita pakai logik kita payah. Kan? Sebab tu agama kita tak boleh orang agama, ustaz ke, tok guru ke, dia tak boleh reka agama. Kan? Dia tak boleh reka ibadat. Sebab apa? Sebab benda ni benda yang disyariatkan, diwahyukan. Ini berbeza dengan agama lain.
Agama lain, paderi dia reka. Agama Kristian, kan, Sami Buddha dia tambah ibadat depa, benda-benda yang tak diajak pun. Kan, kita Islam tak. Jadi nak kata lengkap tadi, banyaklah nak cerita luahnya. Kan, semua bab ada. Okey. Okey, untuk apa? Untuk mengatur hubungan manusia dengan pencipta. Kan. Maksudnya hubungan manusia dengan Allah Ta'ala lah, pencipta. Kita panggil apa? Ibadat. Kan. Ini yang kita semayang, kita puasa, buat haji. Kan. Okay. Macam bayar zakat ni ada dua-dua lah. Okay. Okay. Dan hubungan manusia sesama manusia. Muamalat. Muamalat ni yang kita nak fokus ni. Kita bukan nak belajar bab ibadat, kita nak belajar bab muamalat. Okay. Jadi muamalat ni benar maksudnya berkaitan hubungan manusia sesama manusia. Okay. Kalau ibadat ni lebih khusus pada manusia dengan pencipta. Okay. Okay, pengertian dia. Muamalat dari segi bahasa dia pergaulan. Muamalat tu maksudnya pergaulan lah. Okay. Dari segi istilah. Okay. Tata cara atau peraturan dalam perhubungan antara sesama manusia untuk memenuhi keperluan masing-masing. Okay. Tata cara ataupun peraturan dalam apa? Dalam perhubungan antara sesama manusia. Untuk apa? Untuk memenuhi keperluan masing-masing. Sebab keperluan kita tak sama kan. Sebab tu kita apa? Kata salah satu dia jual beli kan. Kan ada kita dulu kalau kamu ingat mengaji sejarah ada sistem barter kan. Sistem barter. Zaman lah kita ada, zaman kemudian bukan zaman lah, zaman sebelum ni pun. Dah lama ada mula apa? Ada mata wang. Dulu mata wang dia pakai emas. Tu yang dia panggil apa? Dia panggil kita panggil apa? Dia punya dirham, dinar. Kan dia ada perak, emas, itulah beza dia. Kan dia ada mata wang. Zaman ni kita ada duit, kan, mata wang. Okey. Zaman dulu ada orang dia nak makan ayam. Ada orang dia nak berah. Jadi depa pun tukar ayam tukar dengan berah. Dia ni ada banyak ayam, dia bagilah ayam tu dekat orang yang nak ayam. Orang hak nak berah pula dia beli dekat, dia ambil pula daripada orang yang ada berah. Tu zaman dulu lah. Tapi nak kata apa? Nak memenuhi keperluan masing-masing. Kan ada orang nak beli rumah, ada orang nak beli kenderaan. Kan zaman lah kan. Ada orang nak beli, kita nak beli apa, telefon, nak beli laptop, nak beli makanan, kan, nak beli baju. Kan jadi dia memerlukan apa? Tata cara atau peraturan. Hubungan sesama manusia ni dia kena ada peraturan dia. Ada tata cara dia. Sebab apa? Sebab nak memenuhi keperluan masing-masing. Ustaz panjang Ustaz cerita ni. Ustaz kau boleh kalau urai setakat satu surat ni lama boleh kan? Apa kita terus? Ustaz kita habis. Okey, dalil keharusan muamalat dalam Islam. Ni basic dia lah. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah. Dengan jalan yang batil. Batil ni salah lah. Boleh, ni tafsiran dia lah. Antaranya apa? Tipu, judi, kan, dan sebagainya. Maksudnya kita tak boleh, Allah Ta'ala larang kita makan harta orang lain secara salah. Secara jalan yang batil. Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan dengan suka sama suka antara kamu. Okay. Kecuali kita jual belilah macam Ustaz cerita tadi kan. Kita ada duit, kita nak beli makanan. Pakcik nak nasi ni, nasi goreng ayam. Okay, pakcik kata nasi goreng ayam ni RM5 kan. Kita pun bagi kat pakcik tu RM5, kita dapat nasi ayam. Kan. Kita dapat makan nasi, pakcik tu dapatlah RM5. Pakcik tu RM5 pun dia nak beli benda lain pula. Dia mungkin nak rolling bisnes dia, mungkin dia nak balik pun juga, nak beli barang untuk anak-anak dia. Kan, maksudnya kita ni jual beli tadi, dia pun pusing macam tu je lah. Kan, jadi keperluan orang tu tak sama. Jadi agama letak yang penting jangan tipu lah. Kan, atau apa beli nasi lemak, nasi goreng ayam tadi dia tipu kan. Padahal dia duk jual RM5 je. Dia tengok kita ni, mungkinlah kita ni nampak macam apa, nasuha kan, nampak macam anak orang kaya ke contoh kan. Dia pun tengok, ni budak ni anak orang kaya ni, dia pun jual RM8 kan. Dia tipu kan, dia tipu nasuha, padahal dia jual RM5 je kan. Nasuha pun kata, oi nampak nasi ayam sedap, RM8 pun nasuha beli juga kan. Jadi maksudnya apa, yang RM5 tu okey lah, yang RM3 tu tipu lah kan. Itu contoh lah Ustaz baginya kan. Contoh kata
Allah Ta'ala tak bagi kita makan harta orang lain secara batil. Termasuk jugalah yang ni, nipu, mencuri, merompak, benda-benda lah. Benda-benda yang kita ambil harta orang lain secara bukan hak kita. Kan? Kalau kita kerja, kita dapat gaji, kita dapat upah, kita dapat allowance, itu cara yang baik lah. Sebab apa? Sebab kita mengeluarkan usaha kita, peluh kita. Kan? Okay? Dalam ayat ini Allah melarang manusia mengambil harta orang lain dengan jalan yang salah, seperti menipu dan mengambil riba. Kan ini contoh riba. Riba pun sama jugalah, kan? Pertambahan daripada benda yang asas. Contoh hutang dekat Amir RM10. Kita pun kata Amir hutang RM10. Minggu depan bayar aku 20. Kan? Yang 10 tambah tu riba lah. Okay? Atau tanpa kerelaan seperti memaksa, memeras ugut, kan? Okay. Antara muamalat yang dibenarkan oleh Islam seperti akad jual beli dan sewaan. Yang ni kita akan fokus pada hari ni lah, iaitu berkaitan dengan jual beli dan sewaan. Okey, sambung. Siapa pula? Azmin? Ya. Boleh sambung? Contoh lah. Ya, betul. Tak. Ni. Ada al-bai', jual beli. Kau makan nasi ke apa? Dah? Bunyi macam duk pepak-pepak. Ada al-bai'. Ya. Tak apa, terus. Jual beli merupakan apa ni? Ada akad terbanyak yang dilakukan oleh manusia pada setiap hari. Ada al-bai' iaitu jual beli bermaksud Aqdul bai'. Aqdul bai' bermaksud pertukaran harta dengan harta dalam bentuk yang tertentu secara sukarela dengan tujuan melepaskan pemilikan atau mendapat pemilikan. Okay. Dalil ke? Ya. Dalil keharusan jual beli firman Allah. Wa ahal lawahul bai'a wa harrama riba. Artinya, dan Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 275. Ayat ini secara jelas mengharuskan jual beli dan mengharamkan riba kerana ia adalah zalim serta menindas orang lain. Melalui aqdul bai', manusia boleh memenuhi keperluan sehariannya. Selain itu, ia merupakan jalan yang halal untuk manusia mengumpulkan kekayaan. Contoh jual beli. Ali secara sukarela membeli sebuah buku dengan membuat bayaran sebanyak RM10 kepada Ahmad dan Ahmad menjual buku tersebut serta menerima bayaran dengan secara sukarela juga. Okey, terima kasih Azmin. Okey, contoh muamalat yang dibenarkan oleh Islam. Okay, yang pertama aqdul bai'. Kena sebut sikit bunyi Arab sikitlah kan. Kita kelas KAA kan. Aqdul bai', jual beli. Okey, aqdul bai' tu akad jual beli lah maksud dia. Kan, jual beli. Ustaz pun tak tahu pasal buku baru kamu ni dia pakai aqdul bai'. Dulu ni banyak kan buku dia pakai al-bai' je lah. Kan. Okey, jual beli. Aqdul bai', jual beli merupakan akad terbanyak yang dilakukan oleh manusia pada setiap hari. Memang banyak sungguh lah. Kan, sebab apa? Sebab kita memerlukan setiap hari kita ada keperluan kita. Kan, ustaz saja kadang-kadang kalau paling kurang pula 2 hari ke 3 hari akan beli. Kan. Tapi hari ni pun beli dah. Beli tu tiap-tiap hari lah. Contoh kalau nak pergi kedai runcit lah 2-3 hari sekali kot. Selasa sekali beli stok makanan kan. Beli roti-roti, biskut lah. Budak-budak ni makan banyak. Makan nasi, lepas tu makan pula biskut, makan roti lah. Kira tiap-tiap hari kita ni memang apa? Mesti akan berlaku jual beli. Kan. Apa-apa barang yang kita belilah kan. Ataupun kita jual. Kalau penjual dia jual lah kan. Aqdul bai', jual beli ni bermaksud pertukaran harta dengan harta. Harta ni dia sesuatu yang bernilai lah. Maksudnya duit tukar dengan barang. Kan. Tu zaman lah kita pakai tu lah. Kan.
Ya, kita pakai mata wang kan. Duit RM kan, ringgit Malaysia. Harta dengan harta. Sebab duit itu sebagai harta juga sebab dia nilai. Walaupun dia retah je, tapi apa? Peringkat dunia semua orang terima. Kan, Malaysia ada duit dia, Amerika ada dolar, kan, Singapura pun ada dolar, Brunei pun pakai dolar. Kan, ada yang pakai euro lah. Kan. Lepas tu apa? Kita kata mata wang yang berbeza ni maksudnya dia memang diiktiraf kerajaan yang pegang lah, sebab benda-benda ni memang dia kena kerajaan lah, dia tak boleh individu. Kita tak boleh buat mata wang kita. Siapa nak beli? Kan, dia memerlukan kerajaan yang guna. Kalau kerajaan tu yang iktiraf walaupun dia retah je maksudnya. Kan, kita kata retah dia elok pada retah kita je lah. Kan, tapi sebab apa? Sebab mereka yang memberi nilai pada duit tu. Kerajaan mereka yang cetak, mereka yang keluarkan duit. Jadi dia kira harta jugalah wang tu. Kan. Cuma dia tak apa? Dia tak kalis inflasi lah. Ni istilah banyak sikit lah. Dia tak kalis inflasi macam mah lah. Kan, kalau mah ni sebab tu kalau orang nak simpan lama, orang tak simpan duit. Kan, kalau kita simpan duit tak cerdik. Kan, sebab apa? Sebab duit kita nilai dia tak akan bertambah. Bahkan nilai dia akan makin kecil. Kan, kalau kamu pernah dengar, ustaz dulu dan lah kamu zaman kamu dah mahal. Zaman ustaz sekolah rendah dulu, ustaz pergi sekolah, ustaz bawa tak lebih pada 5 kupang. Ayak sekupang, nasi lemak sekupang. Kan, beli kat luar sekolah ada jual sagon. Bisa makan sagon tak? Sagon sekupang. Kan, kadang boleh simpan pula sekupang, 2 kupang boleh simpan. Tu zaman ustaz lah. Lah ni anak ustaz pergi sekolah bawa RM5. Bawa RM5. Sebab apa? Nasi lok ayam tu dah RM2. Ayak RM1. Lepas tu kelas petang ada kafar pula. Kafar pula ada RM2 lagi. Tu pun kira jimat tu. Ada orang yang mewah lagi bagi kat anak RM10. Ustaz bagi RM5 je lah. Kan, tak mau bagi mereka ni sangat. Tu pun pada ustaz mewah dah tu. Kan, RM5 tu. Tengok bayangkan. Kalau kamu bayangkan dulu kan, kalau ustaz duk simpan, menyimpan duit je. Walaupun duit dulu, maksudnya 1000 zaman dulu, kita simpan 10 tahun contoh. Kan, kalau letak dekat tabung haji tu tambah jugalah sikit. Kan, 10 tahun. Kalau kita simpan saja, buh dalam bawah apa, bawah bantai ke, simpan bola tabung ke, 10 tahun. RM1000 tu, zaman lah RM1000 jugalah, dia tak bertambah. Tetapi, nilai 1000 tadi dah berkurang lah. Kalau 1000 zaman dulu boleh beli macam-macam. 1000 zaman lah, tak banyak lah. Macam orang kata RM50 zaman dulu lah. Kan, boleh beli macam-macam. RM50 zaman lah, ustaz pergi pasar raya Seri Utama tu, RM50 tu sikit je lah barang boleh beli. Kan? Faham tak? Jadi duit ni harta dia, duit ni saja saya cerita je ni. Sebab itulah ada istilah pelaburan. Kan? Sebab apa? Pelaburan ni boleh jadi kita letak kat tabung haji pun okey lah juga daripada letak kat besar ni kan. Tabung haji boleh dapat 5% kata, 6%. Tambah jugalah 1000 dapat lah, setahun dapat RM60 kan, daripada tak dapat apa kan. RM60, betul lah RM60 kan, 6%. Okey, dalam bentuk tertentu secara sukarela. Dia pertukaran harta tadi dengan harta secara sukarela lah. Okey, dengan tujuan melepaskan pemilikan atau mendapatkan pemilikan. Kan. Maksudnya kalau contohlah orang yang jual basikal, dia nak jual basikal lah. Basikal tu asal milik dia. Jadi bila dia jual, dia melepaskan pemilikan dia. Dia bagi kat orang lain lah, dia jual dekat Anissa contoh kan. Dia jual basikal kat Anissa kan. Jadi tokey basikal tadi, kedai basikal tadi, dia melepaskan pemilikan. Anissa pula yang beli, Anissa pula mendapatkan pemilikan. Kan. Jadi dah basikal tu dia beli, dapat kat dia lah. Kan, duit dapat kat penjual. Itu maksud dia akad jual belilah. Okey, pertukaran harta dengan harta dalam bentuk tertentu secara sukarela. Okey, dengan tujuan apa? Tujuan untuk memiliki ataupun melepaskan pemilikan. Okey. Dalil keharusan jual beli, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Okey. Ayat ini secara jelas mengharuskan jual beli dan mengharamkan riba kerana ia adalah zalim serta menindas orang lain. Melalui aqdul bai', jual beli manusia boleh memenuhi keperluan seharian. Selain itu, ia merupakan jalan yang halal untuk manusia mengumpulkan kekayaan. Jadi menega. Kan, sebab tu orang yang ramai yang kaya ni daripada zaman dulu sampai zaman lah adalah orang menega. Kan.
Kalau nak jadi cikgu tak kaya. Kan, bolehlah ada duit nak jadi pensyarah kan, nak jadi doktor kan, dia tak akan kaya lah. Orang yang kaya betul ni bila orang yang berniaga. Kita sebab tu kamu tengok orang kaya-kaya ni memang businessman lah. Kan? Memang dia apa? Sebab berniaga kan. Orang contoh kalau kamu ambil orang perempuan lah, orang perempuan zaman lah ni rajin dia buat bisnes berkaitan dengan pakaian. Tudung, baju kan. Orang perempuan ni dia suka shopping. Kan? Saya dia suka shopping. Baju rasa banyak lagi. Kata baju tak ada dah lah kecil. Ni ustaz cakap ni sebab bini ustaz macam tu jugalah. Orang perempuan kan memang dia suka beli. Dia suka beli baju. Orang lelaki ni dia malas sikit. Sebab tu kalau nak jual, nak berniaga, jangan jual baju orang lelaki. Orang lelaki ni tak suka shopping. Kalau nak, bukanlah ustaz tak bagi jual, ustaz tak untung, boleh untung. Tapi tak akan boleh banyak macam orang perempuan. Orang perempuan memang suka beli. Kan, jadi jual. Kan. Sebab tu kalau kamu tahu orang-orang yang buat bisnes kan, mereka beli kain daripada luar negara, dengan harga yang murah. Katanya ada yang beli pada Vietnam, beli pada China, mereka balik, mereka jahit, mereka ubah penjahit. Kadang-kadang modal itu berapa ringgit je, mereka jual berpuluh. Bukan untung 100 kali, 100 apa? 100 bukan untung 2-3 kali ganda. Kadang-kadang untung tu berpuluh kali ganda. Kadang-kadang untung beratus kali ganda. Daripada modal dia bang. Ni apa? Orang bisnes lah kan. Kena ada semangat tu lah kan. Janganlah semua nak jadi cikgu pula kan. Dia kerja ni kena macam-macam lah. Dia kecenderungan orang ni tak sama. Kan? Kalau semua orang berniaga, siapa pula nak jadi bahagian lain kan. Siapa nak jadi polis, siapa nak jadi bomba kan. Jadi sebab tu kita tak boleh menghina pekerjaan orang lain. Kan? Sebab apa? Sebab setiap pekerjaan tu dia melengkapi orang lain. Kan? Kalau kita kata macam kat sekolah kan. Macam kat sekolah. Nasuhah keluar ke apa? Kalau kat sekolah, kita kata kalau semua jadi cikgu, siapa yang nak kerja guard, siapa yang nak jadi makcik kantin, nak jual makanan kat kamu, kan? Siapa yang ni, maksudnya setiap orang tu dia ada peranan dia. Jadi masing-masing menyumbang lah, masing-masing akan dapat pahala, masing-masing dapat gaji, masing-masing dapat elang, rezeki masing-masing lah, dia takkan sama. Kan? Dia takkan sama. Okay? Jadi, melalui jual beli ni juga kita kata apa tadi? Kira apa? Untuk mengumpulkan kekayaan dengan cara yang ataupun jalan yang halal. Okay. Contoh jual beli. Ali secara sukarela membeli sebuah buku dengan membuat bayaran sebanyak RM10 kepada Ahmad dan Ahmad menjual buku tersebut serta menerima bayaran dengan secara sukarela juga. Okay. Jadi ni jual beli lah macam saya sebut tadi lah. Basic je ni. Kan jual beli ni tak tahu teruk sangat lah sebab tiap hari kita duk jual beli lah kan. Kita beli kan, kamu dekat sekolah pun sebelum ni pergi kantin kan beli makanan kan, nasi harga RM3 kan, kamu dapat nasi kamu bayar kat makcik kantin RM3. Tu jual belilah benda asas. Okey. Rukun dan syarat jual beli. Siapa pula Siapa Ustaz jangan panggil siapa tak ingat Ustaz tak panggil siapa. Farah. Ya. Farah boleh Farah? Boleh. Okey Farah. Rukun dan syarat jual beli. Rukun pertama, penjual dan pembeli. Syarat, kedua-dua pihak mestilah berakal iaitu telah memayyiz. Tidak dipaksa melakukan akad. Akad lah Ustaz. Akad. Tidak ditegah menguruskan harta mahjur alaih seperti kanak-kanak yang belum mayyiz. Rukun yang kedua, barang yang dijual dan dan harganya. Syarat barang yang dijual mestilah telah wujud, dimiliki oleh penjual, halal, mempunyai nilai menurut syarak, boleh diserahkan kepada pembeli, dinyatakan secara jelas sifat dan kadarnya. Rukun yang ketiga, sirah iaitu lafaz ijab dan qabul. Jangan sebut kubul tau. Kubul lain pula lah. Qabul. Syarat.
lafaz yang menunjukkan kerelaan kedua-dua pihak untuk melakukan akdul baik seperti penjual berkata saya jual dan pembeli menjawab saya beli. Wah, nak jual apa kau start Okey. Nak baca lagi tak payahlah, dah satu dah, nak habis ni dulu. Sekali kita bagi walai pula. Farah nasib dah dapat sikit je kan. Rukun dan syarat jual beli. Okey. Rukun dia yang atas tu lah, yang warna-warna tu. Penjual dan pembeli, barang yang dijual dan harga dia, sirah. Sirah ni ataupun kita panggil juga ijab qabul ataupun kita panggil juga akad. Ni sama je istilah dia. Kalau kamu sebut sirah tu, sirah cukup dah lah. Kalau nak sebut lafaz, nak sebut ijab dan qabul. Okey. Itu dia punya yang warna-warni ni ber. Ni rukun. Okey, syarat dia pula. Penjual dan pembeli. Syarat dia apa? Kedua-dua pihak tadi mestilah berakal. Iaitu telah memayis ataupun tidak gila. Kan? Tidak gila. Berakal ni maksudnya tidak gila satu lagi memayis. Memayis ni maksudnya dia boleh beza antara baik buruk. Biasanya saya rasa apa? Biasanya anak-anak kita ni 5 tahun ke atas lah saya rasa kot boleh jual beli ni. Maksudnya dia boleh tahu dah ni harga dia RM1, ni harga RM5 kan. Maksudnya dia boleh beza lah. Dia tahu duit mana RM1, duit RM2 yang mana? Duit RM2 dah. Duit RM2 tak ada dah. Duit RM5 yang mana? Duit RM10 yang mana? Duit RM50, RM20, duit RM100. Kan? Maksudnya boleh beza. Duit shilling pun boleh beza. RM10, RM2, RM3. Okay. Yang kedua, tidak dipaksa melakukan akad. Okay. Jual beli, kita tak boleh paksa lah. Okay. Yang ketiga, tidak ditegah menguruskan harta mahjur alaih seperti kanak-kanak yang belum memayis. Okay. Jadi Ustaz rasa kat atas ni berakal ni lebih tepat dia Ustaz. Yang kita kata lebih pada tidak gila lah. Memayis ni kat bawah ni pun ada dah kan. Dia macam ulang balik. Okay, sebab kanak-kanak memayis kan tak boleh apa? Tak boleh menguruskan harta. Contoh apa? Contoh kayak orang budak anak yatim yang kematian mak ayah, dia kecil lagi, umur 3 tahun contoh. Kan? Kita tak boleh bagi harta kat dia. Alhamdulillah. Kita tak boleh bagi harta kat dia sebab apa? Sebab dia belum memayis. Dia tak boleh nak beza, nak beli barang pun tak boleh. Jadi akan ada lah kita kata apa? Mahram dia ataupun adik-beradik dia yang terdekat lah yang boleh uruskan dia. Kan duit dia dapat, cuma dia tak boleh uruskan. Okay. Ya Allah, bosan dah. Tak ini. Yang kedua, rukun yang kedua. Barang yang dijual dan harganya. Okay, barang dan harga dia. Syarat barang yang dijual mestilah telah wujud. Mesti ada lah barang yang nak jual. Takkan nak jual benda yang tak ada kan. Dimiliki oleh penjual, halal, mempunyai nilai menurut syarak, okay. Boleh diserahkan kepada pembeli, dinyatakan secara jelas sifat dan kadar dia. Okay. Yang ketiga, sirah ataupun ijab qabul. Lafaz yang menunjukkan kerelaan kedua-dua pihak untuk melakukan akdul baik seperti penjual berkata saya jual dan pembeli menjawab saya beli. Ni beria. Ni lebih pada mazhab Syafi'i lah. Kalau kamu tengok banyak dah zaman sekarang jual beli yang tak pakai pun yang ni. Kan kadang-kadang kita pergi kedai pun ada penjual tak sebut pun. Tapi yang ada yang sebut. Kan macam kita beli apa? Beli ayak minuman dalam bekas tu. Hak yang kita buh duit tu. Mana ada mesin kata saya jual. Kan Farah pun balas saya beli, tak ada. Dia tak ada akad tu pun. Jadi yang tu kita nak apa? Kita tak ikut mazhab Syafi'i lah. Lambab tu sebenarnya kita mengikut mazhab Hanafi. Mazhab Abu Hanifah. Okay. Sebab apa? Bagi dia bila kita masuk duit tadi, dia keluar tu maksudnya tu memang kerelaan dah lah. Memang penjual tu memang letak mesin tu memang untuk dijual. Kita pula masukkan duit memang kita nak beli. Jadi memang itu menunjukkan tanda kata dua-dua tu rela lah. Mana ada orang pandai paksa dia sendiri masukkan duit dia dengan paksa. Tak mungkin, tak logik lah. Jadi dia syarat saya jual saya beli ni tidaklah jadi syarat sah jual beli.
Kan? Tapi dia lebih kepada kita nak, kalau kita boleh sebut, kita sebutlah. Kan? Kalau tak sebut pun tak ada masalah. Kan? Sebab sebelum beli pun kita akan tanya dah. Ni pakcik harga berapa pakcik? Oh ni harga ni RM5. Oh, okeylah. Nah, kita pun bayar duit. Tu tanda kita redha lah tu. Kan? Jadi dalam bab ni pada ustaz boleh berlaku lah kan. Cuma dalam mazhab Syafi'i lagi dia teliti lah mazhab Syafi'i ni. Dia suruh letak apa? Saya jual dan orang yang beli tu dia balas saya beli. Tapi dia bukanlah syarat sah lah sebab zaman kita sekarang banyak kita beli barang kan tak ada apa benda-benda tu kan. Dia akad secara apa? Secara rasmi macam tak ada. Okey, tu habis jual beli. Ada soalan tak berkaitan dengan jual beli? Tak ada. Tak ada. Okey, tak ada. Kita Tak terus ada. lah. Okey. Tersambung aqdul ijarah. Siapa pula Ya lah. Amir, boleh? Berdua. Aqdul ijarah. Sewaan atau upah. Selain daripada aqdul bai'ah, aqdul bai', jual beli, aqdul ijarah, sewaan atau upah banyak dilakukan oleh manusia. Aqdul ijarah iaitu sewa beli bermaksud akad yang melibatkan pertukaran antara faedah atau manfaat daripada sesuatu barang atau tenaga kerja dengan bayaran atau upah tertentu dalam tempoh yang dipersetujui. Dalil keharusan aqdul ijarah firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Artinya, kemudian jika mereka menyusukan anak untuk kamu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Surah At-Talaq ayat 6. Contoh upah, Ali menyewa sebuah rumah yang berdekatan dengan tempat kerjanya dengan sewaan sebanyak RM750 sebulan. Betul sebulan. Okey, lepas tu? Sambung tak? Sama lagi. Habis. Rukun dan syarat aqdul ijarah. Rukun pertama, penyewaan atau pemberi upah dan pemilik manfaat atau orang yang mengambil upah dengan melakukan pekerjaan. Syaratnya, kedua-dua pihak mestilah baligh dan berakal. Rukun yang kedua, manfaat yang disewa atau pekerjaan yang dilakukan dan harga atau upahnya. Syarat manfaat yang mati atau tanwin. Tanwin. Tu. Syarat manfaat yang disewa atau mati cara tanwin. pekerjaan yang dilakukan mestilah diketahui oleh kedua-dua belah pihak, dinyatakan dengan jelas di dalam akad. Manfaat yang disewa mestilah halal, pekerjaan yang diupah mestilah mampu dilakukan. Rukun yang ketiga, sirah iaitu lafaz ijab dan qabul. Syarat, lafaz yang menunjukkan kerelaan kedua-dua pihak untuk melakukan akad dan melakukan akad al-ijarah, seperti tuan rumah berkata, saya sewakan rumah ini dengan kadar sewaan RM750 sebulan dan nyewa menjawab, saya terima. Okey, terima kasih Amir. Okey, kita banyak kita, tak banyak lah. Sampai 9 suku lah kita tak? Dah lah, elok-elok habis. Okey. Yang kedua, aqdul ijarah. Ijarah ni maksud dia sewaan ataupun upah. Dia boleh dua-dua lah.
Kan upah ni contoh apa? Kita panggil orang main misi rumput kat rumah kita. Kita pun bila dah habis misi rumput, kita pun upah lah, bayarlah upah kat dia. Kan itu maksud upah lah. Sewa ni basic lah macam kamu cerita. Kita sewa buku orang ke, kita sewa kereta ke, sewa motor ke. Kan sewa motor ni sebenarnya terkenal kat Langkawi lah kan. Turun-turun ferry, kita boleh minta kita nak sewa motor murah lah. Kan kalau kamu bujang-bujang ni nak pergi jalan Langkawi contoh kan, dengan kawan dua orang ke. Kalau nak santai-santai sikit, sewalah motor murah lah kan. Okey, itu sewa. Okey. Selain daripada aqdul bai', jual beli, aqdul ijarah, sewaan atau upah banyak dilakukan oleh manusia. Kan? Jadi dua ni pun samalah sebab kita nak dapat pendapatan kan. Ada orang nak cari rezeki, bukan melalui jual beli je, bukan semua orang berniaga. Bukan semua orang nak jadi pembeli kan. Tapi ada juga melibatkan upah, kita kerja. Okey. Aqdul ijarah bermaksud akad yang melibatkan pertukaran antara faedah atau manfaat daripada sesuatu barang atau tenaga kerja dengan bayaran. Kan macam cikgu ke, kerja apa pula, pejabat kerajaan ke, swasta ke, kita lebih kurang masuk bawah ni jugalah aqdul ijarah. Maksudnya tenaga kerja dengan bayaran. Cuma kita tak panggil upah, dia panggil gaji. Sama je lah kan. Gaji, ada allowance kan. Itu sama je. Ada bonus. Okay. Atau upah tertentu dalam tempoh yang dipersetujui. Kan macam kerja kerajaan swasta ke, cukup sebulan dapat gaji. Cukup sebulan ada dapat gaji kan. Pemain bola sepak kat luar negara dapat gaji ikut minggu. Lagi dahsyat lah. Kadang-kadang gaji depa seminggu dah juta dah. Baru seminggu. Kan kita kat Malaysia gaji seminggu ni tak pasti, tak ada kuasa aku. Mungkin kerja kontrak adalah, orang buat rumah ke tu mungkin ada. Kan kalau kerja biasa ni kebanyakan kita masa sebulan lah. Kan sebulan. Okey. Jadi maksudnya aqdul ijarah ni dia luas lah. Kan dia sewa, upah kan. Sebab tu dia kita sebut tu faedah, pertukaran antara faedah, manfaat, okey, daripada sesuatu barang ataupun tenaga kerja dengan bayaran ataupun upah tertentu. Okey. Dalam tempoh yang dipersetujui. Depa akan setujulah contoh macam nak sewa kereta, sehari berapa? Sehari RM100. Kita sewa sehari mula pukul apa? Kata pukul 8 pagi sampai 8 pagi esok. 8 pagi hari ni sampai 8 pagi esok. Kira sehari. Jadi kena hantar pukul 8 pagi esok lah paling lambat. Kan? Ataupun toki tu kata tak apalah sebelum pukul 9. Jadi kira bayar 100 lah. Itu maksudnya ada tempoh dia. Itu sewa kan. Sama juga kerja je Ustaz sebut tadi lah. Sebulan, ada minggu kan. Ada orang buat rumah dia ikut kira siap sebuah rumah. Barulah dia dapat upah untuk sebuah rumah. Ikutlah, kira dia persetuju macam mana. Dia benda tu dia tak ada tertentu. Dia bergantung kepada orang yang tawarkan tu dengan orang yang kerja tu lah. Dia ikut masing-masing punya budi bicara. Okey. Dalil keharusan aqdul ijarah. Ini berkaitan dengan isteri, suami isteri ni. Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Kemudian jika mereka menyusukan anak untuk kamu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Kan ni ada ayat sebelum tu ni. Kamu nak faham ayat ni kena buka ayat sebelum dia. Dia ambil ayat tengah-tengah ni. Tak payah kamu cari sendirilah. Carilah, buka je surah At-Talaq. Surah 65 ayat 6. Kan dia kalau dia buat macam ni maksud dia 65 ni nombor surah. Kan surah kan ada 114. Yang belakang ni ayat. Kan. Okay, surah At-Talaq. Kalau orang sebut surah 65, dia tak sebut surah apa. Kita carilah Quran. 65 tu surah apa? Surah At-Talaq. Kan ayat 6. Ayat 6 carilah ayat 6. Okey. Jadi maksudnya yang isteri tadi ni dia menyusukan anak, okey, maksudnya apa? Berikan kepada mereka upah. Maksudnya ada upah kat sini. Ijarah, ijarah tu ujur, kan? Ujurahun. Ujur. Okey. Contoh upah. Ali menyewa sebuah rumah yang berdekatan dengan tempat kerjanya dengan sewaan sebanyak RM750 sebulan. Ini sewa rumah lah. Dulu Ustaz sewa rumah dekat Taman Desa Pulai sebulan 450. Ustaz sewa dan juga aku 2-3 tahun juga lah. Kan? Maksudnya kita sewa lah, bayar bulan-bulan. Kan sebulan. Rukun, ada orang buat sewa rumah, ada orang buat sewa bilik. Kan bilik, cerita bilik pula lah. Kan kalau belah tempat-tempat yang ramai student, biasa depa ada yang tuan rumah sewa serumah.
sebiji rumah. Lepas tu dalam tu kawan-kawan tu depa duduk 5 orang. Depa bahagilah 5 orang depa. Itu satu cara. Ada juga orang buat rumah, dia buat bilik-bilik lah rumah dia. Dia sewa sebilik, sewa dia 100.5. Kan? Jadi bergantunglah. Itu boleh berlaku lah, tak ada masalah. Okey, rukun dan syarat aqdul ijarah. Okey, rukun dan syarat dia. Rukun yang pertama, rukun menyewa ni yang orang tu lah. Kan, penyewa, orang yang apa? Orang yang menyewa, orang yang memberi upah, orang yang buat kerja tu. Okey. Syarat dia apa? Kedua-dua pihak mestilah baligh dan berakal. Baligh dan berakal. Rukun yang kedua, manfaat yang disewa. Kan, kalau rumah, manfaat rumah tu lah. Kalau kereta, manfaat kereta tu. Kan? Okay. Atau pekerjaan yang dilakukan. Pekerjaan yang dilakukan tu lah. Kita kata tadi Ustaz bagi contoh, mesin rumput kan. Mesin rumput tu. Dan harga dan upah. Okey, harga dan upah. Aduh. Okey. Harga ataupun upah dia lah. Kan kalau sewa tu harga. Kalau yang orang buat kerja ni upah dia lah. Okey. Syarat manfaat yang disewa atau pekerjaan yang dilakukan mestilah diketahui oleh kedua-dua belah pihak. Maksudnya buat apa? Nak sewa apa? Nak buat kerja apa? Kena jelas lah. Isyad. Buku Isyad ni adik conteng. Ambil. Disimpan lah. Habis kena simpan. Okey. Pergi buat. Tak habis kan? Pergi buat. Yang kedua, dinyatakan dengan jelas di dalam akad. Okey. Akad ni boleh jadi ni lah. Dia nak bagus dia, contoh macam sewa rumah. Nak bagus dia kalau boleh memang kena ada black and white. Kena ada surat sikit lah. Kena bukan mesti bertaip. Maksudnya kena ada kita tulis. Sama ada nak type ke, nak tulis tangan ke, tak kisahlah. Yang penting kena ada dua-dua tanda tangan. Kan nak sewa, kena ada kontrak. Istilah dia dipanggil kontrak. Barulah betul kan. Satgi takut apa? Janji mulut lain. Kan nanti bila bagi lain pula. Kan sebab itulah kalau kamu tengok kerja-kerja apa pun kerajaan kan swasta kan dia memang ada kontrak. Walaupun kerja tetap kita panggil pekerja kontrak kan. Kontrak tu maksudnya dia ada kontrak dia lah. Orang kerja tetap pun ada kontrak kat sebenarnya, bukannya orang kerja kontrak je. Orang kerja kontrak ni maksudnya dia tak tetap lah. Maksudnya mungkin kontrak dia setahun je ke 2 tahun ke je. Ataupun orang kerja yang tetap pula, tetap lah. Tapi dia tetap ada kontrak sebenarnya. Sebab apa? Sebab dia akan ada gaji dia berapa. Nanti kenaikan macam cikgu kan. Dia ada kenaikan dia 8 tahun naik grade. Setiap tahun akan naik gaji. Kan naik gaji pula berapa. Dia punya tu lah kontrak dia. Manfaat yang disewa mestilah halal. Tak bolehlah sewa benda yang haram. Kan? Sewa manfaat yang disewa mestilah halal. Pekerjaan yang diupah mestilah mampu dilakukan. Okey, pekerjaan yang diupah mestilah mampu dilakukan. Okey, rukun yang ketiga, sirah ataupun lafaz ijab qabul. Lafaz yang menunjukkan kerelaan kedua-dua pihak untuk melakukan akad ijarah seperti tuan rumah berkata saya sewakan rumah ini dengan kadar sewaan RM750 sebulan dan penyewa menjawab saya terima. Ni contoh macam lebih kurang macam jual beli tadilah, cuma yang ni sewa lah. Kalau upah tukar je lah. Kan saya upah kamu nak siap untuk bising rumput dengan RM50. Kan lepas tu orang yang nak bising rumput pun kata saya setuju, saya terima. Boleh lah. Okey. Ni sikit. Ni kita akan belajar pada bab seterusnya ni. Ni cerita basic asal je lah. Pembahagian akad menurut muamalah Islam. Ni kita akan belajar bab seterusnya nanti. Pembahagian akad menurut muamalah Islam. Ni baca secara langsung je lah. Ustaz tak akan huraian panjang lah sebab kita akan belajar akan datang. Yang pertama, aqdul muawadat. Okey. Yang kedua, aqdul tabarru'at. Dia ada dua. Al-muawadat berapa? Akad yang dimaksudkan untuk mendapat ganjaran seperti keuntungan. Ia merangkumi jual beli, sewaan dan syarikat. Ni tajuk bawah akad pula. Tadi bawah muamalat umum. Ni bawah akad. Jadi aqdul muawadat ni contoh dia jual beli, sewaan, syarikat. Dia bawah aqdul muawadat. Okey. Yang kedua pula aqdut tabarru'at. Akad yang tidak dimaksudkan untuk mendapat ganjaran.
tetapi bertujuan untuk membantu dan melakukan kebajikan. Ia merangkumi sedekah, hibah, wakaf, wasiat dan hadiah. Ni bawah ni juga takaful pun boleh, takaful. Yang orang ambil insurans tu kan. Tapi yang takaful lah. Itu pun juga konsep apa? Untuk membantu dan melakukan kebajikan. Okey, dipanggil apa? Aqdut tabarru'at. Okey, tak apalah yang ni sekadar untuk pengetahuan umum je. Nanti kita akan masuk detail lah. Okey, prinsip dan etika muamalat Islam. Banyak pula lah. Saya baca lah. Cepatkan sikit. Sebab kita nak buat quiz pula lagi. Prinsip dan etika muamalat Islam. Yang pertama, Islam tidak menghalang umatnya untuk mencari kekayaan kerana ia boleh mendekatkan diri kepada Allah seperti berzakat, bersedekah, berwakaf dan lain-lain lagi. Okay, Islam tak halang kita nak cari kekayaan. Sebab apa? Sebab kaya ni boleh apa? Boleh membantu orang lain. Boleh kita dekatkan diri dengan Allah Ta'ala lah. Sebab apa? Sebab kita akan bayar zakat, kita akan sedekah. Kalau kita tak ada duit nak bayar zakat macam mana? Kan? Jadi sebab tu orang yang kaya, yang baik lah, yang saleh, dia akan buat, dia akan berzakat, dia akan bersedekah, dia boleh wakaf harta, dia boleh tolong orang lain. Okay? Yang kedua, semua kegiatan muamalat yang dijalankan oleh setiap Muslim mestilah berteraskan kepada keimanan kepada Allah. Maksudnya kita kena ikut ni lah. Berkaitan kena ikut peraturan syariat agama. Maksudnya kalau agama larang tak boleh, janganlah ni. Kan zaman law ni, kamu ni kena jangan terlibat dengan forex. Forex ni ramai budak-budak muda zaman law yang terlibat. Kan, pelaburan forex, gunakan mata wang ni. Kalau kita nak guna forex untuk tukar nak pergi siam kan, kita tukar duit nak pergi siam, itu tak apa. Yang tak boleh ni forex online ni. Jual beli dalam online tu. Tu ni dia fatwa seluruh dunia dekat Malaysia sendiri pun memang mengharamkan forex. Tapi ramai anak Melayu yang terlibat. Orang Melayu Islam kita yang terlibat. Sebab apa? Sebab dia dah kelabu mata. Dia dapat untung kan? Dia kelabu mata. Jadi muamalat ni dia mestilah berteraskan kepada keimanan dan peraturan. Jadi jangan cari duit daripada sumber yang haram, pelaburan yang haram. Okey. Yang ketiga, Islam mewajibkan setiap individu Muslim berakhlak dengan akhlak yang mulia. Okey, terutamanya ketika menjalankan muamalat. Okey, sifat amanah, adil, tolong menolong, jujur, tidak menipu dan tidak menindas. Okey, ni basic lah. Orang Islam ni kita akhlak yang baik. Kalau kita sebagai peniaga, yang itulah maksudnya kita amanah, kita adil, kita jujur, kita tak tipu. Okey. Yang keempat, Islam menganjurkan supaya muamalat yang dilakukan dapat memberi faedah dan tidak mendatangkan kemudaratan dan ancaman kepada orang lain atau alam sekitar. Maksudnya kalau jual beli kan muamalat yang kita buat, maksudnya yang penting bahawa nak bagi faedah. Kan jual apa? Jual vaksin. Kan boleh bagi manfaat, boleh orang ambil vaksin, boleh bolehlah mengurangkan risiko nak kena COVID ataupun meninggal sebab COVID. Kan dia ada orang sebut, bila sebut vaksin ni kan kita kena tahu ubat benda-benda apa pun dia tak akan ada 100%. Mana boleh kan? Sebab tu kalau kamu tengok kalau ada orang jual produk, cik pakailah ni. Kan krim ni boleh boleh putihkan kulit. Saya jamin 100%. Tu tipulah tu. Kan jadi ubat ke vaksin ke apa memang dia tak akan dapat 100%. Tetapi dia boleh mengurangkan. Daripada kita kalau tak ambil vaksin, kan lagi tinggi. Kan sebab itulah kalau kamu tengok ada kajian ni yang terbaru ni, memang yang kebanyakan yang meninggal ni sebab COVID adalah orang yang tak dapat vaksin lah. Sebab awal-awal dulu kan tak ada vaksin. Dia buat macam mana kan? Kemudian ni orang yang dapat vaksin, dah dapat 2 dos, dah lebih pada 14 hari. Kan mereka ni walaupun kena juga COVID, tapi mereka tak kena teruk. Sebab apa? Dia dah immune diri tu dah kuat dah nak lawan virus tu. Jadi yang mati pun tak ramai lah, ada 3-4 orang je. Berbanding daripada ramai yang kena, 2-3 orang je, 3-4 orang je yang mati. Maksudnya apa? Vaksin tu bagus lah. Kan? Sebab apa? Kita kena ingat apa benda pun ubat ke, vaksin ke, kesembuhan ni semua mai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita usaha je lah. Kan? Kalau lah makan ubat tak mati, tak ada orang manusia yang mati lah dunia ni. Kan? Kan kita ada hari, kalau kamu perasan, ada hari kita makan Panadol, lega sikit kepala. Tapi ada kadang-kadang tak cukup, 2 biji tak lega.
Kan, esok pun tak lega lagi. Kadang-kadang 3-4 hari baru lega. Itulah kata sebab kesembuhan ni daripada Allah. Cuma kita diajak, kita usahalah. Kan, usaha yang betul lah. Jangan usaha yang tak betul pula. Kan, usaha yang mengarut ni, percaya kepada jin dan sebagainya ni, tu tak boleh lah. Kan. Okey, muamalat yang dilarang. Okey, muamalat yang dilarang. Transaksi yang melibatkan perkara-perkara yang haram seperti arak, rokok, dadah, bangkai. Ni semua tak boleh lah. Kan? Boleh jadi kita jual beli ke, kita labur ke. Kan? Ni kalau melibatkan benda-benda ni boleh jadi haram. Sebab rokok tu haram. Kalau kita jual beli pun, kita dapat pada sumber haram lah. Orang yang menega, dia akan ada, dia memang syubhah duit dia. Paling kurang syubhah. Sebab dia jual rokok. Rokok tu adalah benda haram. Sama lah macam orang jual arak. Cuma arak ni orang lagi takut lah. Rokok ni orang tak rasa sangat. Sebab apa? Sebab ramai orang isap rokok. Kan? Jadi kita nak kena bagi penerangan. Janganlah merokok benda yang haram. Kan? Tak kira lah kita suka ke tak suka ke. Kan? Tak ada manfaat apa pun merokok ni. Kan? Cucur-cucur, isap, keluar asap. Tak ada apa-apa. Bahkan benda tu boleh merosakkan kita punya paru-paru kita. Yang kedua, transaksi yang melibatkan riba. Seperti menjalankan perniagaan dengan membenarkan pelanggan berhutang untuk membeli barang tetapi mengenakan tambahan bayaran jika hutang tersebut lambat dibayar. Kan, beli barang harga 1,000, kita lambat bayar kena bayar 1,500. 500 tu riba lah. Kan, ni muamalat yang dilarang. Yang ketiga, transaksi yang berunsurkan judi. Kan, menjual nombor ramalan, kan, ataupun buat game kan lawan futsal. Kan, ambil duit lepas tu beli hadiah. Tu jadi judi juga. Kan, jual nombor ekor ni orang kita tak jual, tapi hak buat pertandingan tu ramai yang terlibat dengan judi. Kan, kan dia buat apa? Dia buat bet, betting. Kan, apa panggil betting ni? Apa bahasa Melayu dia? Maksudnya kita lawan lah, bet kan. Kan. Kalau aku menang bola, hari ni kita lawan bola kan. Kalau ni pasukan merah kalau menang, okey, pasukan biru kena bagi 100, kami nak makan lagi. Kalau pasukan biru pula menang, pasukan merah ada bayar 100. Kan, tu dia, judi lah tu. Kita apa ni bahasa Melayu kita panggil apa? Kita bertaruh. Kita bertaruh. Okey. Yang keempat, transaksi yang berasaskan kepada penipuan. Seperti menipu kualiti barang yang dijual. Okey. Ada marin dulu Ustaz tengok video dalam Facebook. Ada peniaga ni bukan kat Malaysia lah, asal-asal kat India asal-asal. Luar negara, dia orang tu duk pilih buah kat depan. Kan? Dia pun ambil lah buah tu, dia pergi bubur plastik lain. Bila nak bagi kat orang tu, dia ambil plastik lain bagi kat orang tu. Maksudnya dia bagi buah yang lain, dia tak elok. Ada perangai macam tu. Tapi kamera tu ambil lah, dia boleh fokus pada benda perbuatan yang dia buat tu. Kan? Manusia ni macam-macam dia nak murah orang. Yang kelima, transaksi yang mempunyai unsur ketidakpastian iaitu gharar. Seperti jual beli barang yang tidak diketahui keadaannya. Gharar ni maksudnya tak pastilah, tak jelas. Tak pasti ataupun tak jelas. Okey, tu ada apa? Ada 5 lah. Okey, yang terakhir 2, secondnya. Yang 2 terakhir, kepentingan muamalat Islam memupuk perasaan belas kasihan dan kasih sayang dalam masyarakat. Menyucikan semua kegiatan ekonomi daripada perbuatan yang dilarang oleh Allah. Menyelamatkan manusia daripada kerosakan yang terhasil daripada kerakusan manusia. Melahirkan masyarakat yang saling bekerjasama dan tolong-menolong. Menyekat monopoli harta kepada golongan tertentu sahaja. Okay. Langkah-langkah untuk menjadi usahawan Islam yang berjaya. Ada juga dalam ni. Okay. Langkah-langkah memulakan perniagaan dengan niat untuk mencari rezeki dengan mengikut lunas syarak. Jadi nak berniaga tu pastikan nak jual barang apa benda yang dihalalkan oleh agama. Okay. Yang kedua, tidak mengabaikan tuntutan agama ketika menjalankan perniagaan. Kan jual pasar malam. Kan jangan letak mayang maghrib. Kan kita berniaga pun jangan letak mayang asap pula, tak payah lohok. Berniaga lah, lepas tu tinggal asap pergi mayang asap. Lepas tu sambung balik. Kan takkanlah nak mayang 5 minit pun tak boleh. Kan. Yang ketiga, memastikan perniagaan yang dijalankan adalah halal. Kan? Jadi produk, cara kita jual. Okay? Yang keempat, memastikan perniagaan yang dijalankan mematuhi undang-undang. Kena minta, kena daftar. Kalau jual ni kena buka enterprise ke.
daftar syarikat kau kena ikut undang-undang lah. Okay. Yang kelima, mencontohi sikap dan kebijaksanaan usahawan-usahawan yang berjaya. Okay, seperti sahabat Rasulullah yang bernama Abdul Rahman bin Auf. Maksudnya belajarlah. Dia lah hidup ni sebenarnya, dalam perisa je kita tak boleh tiru. Kan? Tapi lah hidup ni sebenarnya kita boleh tiru. Kita boleh tiru. Dan rahsia tiru ni lah sangat bagus. Maksudnya kalau kita nak berjaya, kita tirulah cara orang berjaya. Kan? Kalau kita nak pandai, kita tirulah cara orang pandai. Kan? Lain dunia ni bagus kita tiru. Kan? Tapi untuk periksa je lah tak boleh tiru. Kan? Tidak. Kamu tiru saya, kamu tak ingat pula kan? Kamu tak baca. Okay. Okay, setakat tu je. Ada soalan tak? Terlebih dah ni. Kamu dah kelas tak ni? Lagi Mek. Pukul apa? Pukul 9.45. Oh, 9.45. Okay. Ada soalan tak? Ada apa-apa soalan nak tanya? Tak ada. Ha? Apa ada soal? Tak ada soalan. Tak ada soalan. Okay. Tak ada soalan, Ustaz bagi soalan. Okay, get ready. Soalan ni, quizzes. Sana. Mana tekan. Ustaz baru buat pagi tadi ni. Okay, panas-panas lagi ni untuk hamba. Ustaz buat lepas subuh tadi. Okay, link dia. Mana dia? Ustaz. Okay, boleh masuk. Boleh buka dekat tu, ruangan chat. Kan nak kena masuk dalam WhatsApp juga. Boleh buka kat chat tak? Nak Ami. Boleh. Ha? Boleh? Ya, boleh. Ha? Boleh. Chat kan? Tak. Basah pula ni. Basah pula ni. Bocok kot. Bocok kot. Kan kot. Nak ayak kot, ayak nak jumpa. Cuba. Hai. Oh, boleh? Lagi keluar abang. Lagi keluar abang. Dah siap habis dah. Habis. Dah sipar abang. Sudah. Ada berapa orang ni? Kita ada berapa? 9 orang. 9 orang. Ramai? 5, ada 6 orang. 3 orang lagi. Berdirinya saya di sini siapa ni? Pencari koko pada. Ya Allah, budak-budak ni lah. Dirinya saya di sini siapa ni? Azmi Dah, saya pencari koko. Oh, kamu pencari koko. Okey, 2 orang lagi. Ya. Okey. Okey. Adik jalan dengan abang. Ya. 2 orang lagi. Seorang lagi. Ustaz, line saya slow lah, tak boleh nak buka. Oh, tak boleh Lepas tu Ustaz jalan dulu Okey. Okey. Ada soalan juga tau yang lebih daripada satu jawapan. Tapi tak banyak lah.
Tahniah berdirinya saya di sini. Siapa tak ni? Siapa berdirinya saya di sini ni? Saya. Siapa tu? Siapa tu? Tak macam suara. Saya Farah. Farah, ya Allah. Tahniah Farah. Farah, betul semua. Baik ah. Yang lain pula, Syafiah tak salah satu. Amir salah dua. Saya jawab. Yang 3 tu saya jawab 2 je. Yang boleh tu pilih kan je. yelah kan Ustaz kata tadi. Alay ada salah 3, salah 2, salah 2, salah 2. Okey lah. Kan salah 2, 3 je paling banyak. Okey. Ustaz rasa sekadar tu lah untuk kelas kita hari ni. Ada soalan apa-apa nak tanya ke? Tak ada. Tak ada ah? Okey. Tak ada. Okey. Tak ada.